Jadi menerusi talian Skype, saya bersama dengan Ustaz Muhammad Amirul Kamaluddin, iaitu penasihat syariah Easy Korban, untuk kita bercakap mengenai korbanku untukmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ridwan? Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa untuk hari ini Ustaz. Jadi 20 Julai, kalau tiada aral, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, dan salah satu perkara yang sangat dituntut adalah untuk melakukan ibadah korban. Mungkin Easy Korban ada program tertentu untuk menyemarakkan lagi ibadah korban pada tahun ini. Ustaz, mungkin boleh mulakan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawma nahrin ahabba ila Allah min ihraqid dam." Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amalan anak Adam yang lebih disukai, yang lebih-lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari nahar, yakni pada hari raya Aidiladha, melainkan ibadah itu ialah menumpahkan darah ataupun menyembelih haiwan kurban. Jadi bila kita sebut tentang ibadah kurban ini, sebenarnya ibadah kurban ini bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Tambah-tambah lagi bila mana kita sekarang dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kesempitan, dalam keadaan lockdown, PKP dan sebagainya, lebih-lebih lagi lah kita perlukan perhatian dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh jadikan ibadah kurban yang kita buat pada tahun ini, mudah-mudahan dengan berkat ibadah kurban, mudah-mudahan dengan wasilah perantaraan ibadah kurban yang kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah berikan, suntikkan cintanya kepada kita. Sebab itulah dia disebutkan dalam hadis ini, benda yang paling dicintai, amalan yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan pada 20 Julai nanti kita laksanakan ibadah kurban. Jadi hari ini 17 Zulkaidah. Hari ini 17 Zulkaidah, kurang lebih beberapa minggu lagi untuk kita nak merayakan ataupun nak menyambut Aidiladha. Kalau raya puasa ataupun raya Aidilfitri, Syawal, kita tahu apa aktivitinya. Kita dah tahu bagaimana cara untuk nak sambutnya, dengan juadahnya, dengan program, dengan macam-macam lah, dengan lagu raya dan sebagainya. Tetapi bila masuknya bulan Zulkaidah ataupun bulan Zulhijjah, selain daripada kita, kalau kita tidak terpilih untuk nak melaksanakan ibadah haji, maka kita masih ada peluang untuk nak melaksanakan ibadah kurban. Bahkan ibadah kurban itu adalah yang lebih utama untuk kita rayakan Aidiladha. Sebab itu dinamakan Aidiladha. Selepas Aidilfitri ada dua je, dan setahun ada dua je, Aidilfitri, Aidiladha. Dan Adha ini bermaksud korban. Kita kena faham Aidiladha itu bermaksud korban. Yang dirayakan adalah ibadah korban. Kalau jemaah haji dia pergi haji di Mekah sana, Allah merayakan mereka, Allah jemput mereka menjadi tetamu Allah. Kita tak pergi haji, tak pergi Mekah, apa kita buat? Buat ibadah kurban. Allah rayakan kita dengan melaksanakan ibadah kurban. Sebab itu sebagai tanda bersyukur, sebagai kita nak membuktikan kurban kita, pengorbanan kita kepada Allah SWT untuk mendapatkan cinta Allah itu, maka dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Aidiladha nanti, insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau kita lihat gambar di belakang Ustaz itu, ada korban lokal, ada korban global. Betul. Mungkin Ustaz boleh perincikanlah kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, nak tahu ada yang berminat untuk korban lokal, ada yang berminat juga untuk korban global. Okey, seperti tahun-tahun yang lalu kita menawarkan perkhidmatan ibadah kurban beberapa jenis ataupun beberapa pakej ibadah kurban dalam negara dan juga luar negara. Orang kata sibuklah kita ni bagi makan pada orang luar, bagi makan kepada yang kata apa, kalau istilah bahasanya kera di hutan disusukan kan, anak mati kelaparan. Itu di sudut bahasanya. Tetapi sebenarnya kita ada peluang, kita ada ruang, dan kita buka tawaran kepada mereka yang nak buat korban tempatan, yang nak buat korban dalam Malaysia, dalam negara. Sebab itu kita tawarkan pakej korban lokal. Jadi itulah korban yang paling afdal, korban yang paling terbaik, korban yang kita buat di tempat kita sendiri. Sebab tu kita tawarkan perkhidmatan korban lokal ataupun korban dalam Malaysia. So boleh pilih mana yang anda berminat. Dan juga kita menawarkan juga perkhidmatan korban di luar negara ataupun korban global. Ini adalah satu pilihan
tambah nilai bila mana kita buat korban di luar negara ataupun korban global ini, selain daripada kita melaksanakan ibadah korban, tunaikan tanggungjawab kita, dan satu lagi kita dapat memberi makan kepada mereka yang lebih memerlukan walaupun dengan sebuku daging korban. Jadi kat situ ada tambah nilai sikit. Jadi kalau kita buat dalam Malaysia pun kita bagi sesama kita, jiran tetangga ataupun ahli karya kita, dan di luar negara juga kita. Kalau nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Nak buat korban dalam Malaysia, nak buat korban luar negara. Itu paling terbaik kalau jika anda mampu, boleh buat di mana sahaja. Jadi kita tawarkan dua pakej, korban dalam negara, korban lokal, dan juga korban luar negara, korban global. Bagi mereka yang berminat, boleh hubungi kami, talian tertera di kaca TV anda. Jadi kalau anda boleh dapatkan nombor telefon di kaca TV anda untuk dapatkan perkhidmatan Easy Korban daripada Easy Korban, sama ada di tempatan korban lokal, ada tertulis harganya di situ, dan juga korban global. Cuma Ustaz, dari segi niat, saya selaku orang yang berniat untuk berkorban, bagaimana akad dilakukan jika saya mewakilkan seseorang itu ataupun mewakilkan Easy Korban untuk melakukan ibadah saya? Dari segi akad dan niat. Faham? Okey, baik. Bila kita buat transaksi lah, buat urusan pendaftaran, pembayaran sebagainya, kita hantar nama, kita tulis alamat semua, buat pembayaran, selesai, dan di situ kita sertakan akad. Kalau melalui atas talian ni, kita sertakan dia punya teks akad. So boleh baca akad lah. Dan akad itu juga dia boleh kira sebagai niat kita untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bila mana tiba hari berlakunya ibadah korban itu, sekali lagi tukang sembelih, tukang yang urusia yang menguruskan ibadah korban tu, mereka akan berniat pula bagi pihak kita. So bila dia sembelih nanti, dia akan bagi tahu ini adalah haiwan korban dari si fulan bin si fulan kerana Allah Taala. Jadi tak perlu risau tentang akad. Dalam transaksi itu kita sertakan akad, sama ada melalui telefon ataupun WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bantu anda bagaimana cara untuk berakad dalam melaksanakan ibadah korban. Kita sediakan semua insyaAllah. Okey, maksudnya jelaslah di mana duit kita akan diberikan dan bagaimana pihak Easy Korban akan menguruskan korban. Betul. Jika anda berminat untuk melakukan korban di bawah Easy Korban. Dan kalau kita lihat juga korban lokal, korban global, dari segi lokasinya di mana? Contohnya di korban lokal, penyertaan terhad kepada 300 ekor sahaja. Adakah 300 ekor lembu ataupun 300 ekor lembu, 300 ekor kambing ataupun bagaimana Ustaz? Okey, kita pun telah membuat beberapa persiapan awal dan alhamdulillah 2 hari lepas kita pun dah dimaklumkan di negeri Selangor telah pun diberikan kelulusan kebenaran untuk melaksanakan ibadah korban. Ini yang korban lokal tetapi dengan SOP ataupun dengan prosedur yang ketat. Jadi kita ikutlah dia punya prosedur dan sebagainya. Dan sebab itu kita kata ibadah korban pakej korban lokal atau korban dalam Malaysia yang kita tawarkan ini memang sangat-sangat terhad, dan kita akan tutup pada 5 Julai. Sebab tu anda kena daftar sekarang, dapatkan slot kalau berminat untuk mendapat slot korban korban dalam Malaysia ataupun korban lokal, kena daftar segera. Sebab kita permintaan ataupun penyertaan tu memang sangat-sangat terhad disebabkan PKP dan sebagainya. Dan selebihnya itu, selepasnya itu kita akan buka penyertaan untuk korban luar negara ataupun korban global, yang itu insyaAllah kita akan tutup pada 21 Julai ataupun raya kedua nanti. Jadi tak ada masalah. Jadi penyertaan maksudnya kalau seorang individu itu berminat untuk letakkan 2 bahagian, 3 bahagian, ada limitasi ataupun terbuka Ustaz? Sekarang ini alhamdulillah masih dibuka. Kalau kata kami dah cukup kota, kita akan tutup awal lah. Kalau kita dah cukup kota ataupun kita kata ini dah limit limit sangat ini, so kita akan tutup awal lah. So sekarang ni masih ada kesempatan lagi, cepat-cepat masih ada kesempatan untuk daftar korban, dan untuk korban lokal pun ada, korban global pun ada, dua masih ada lagi. InsyaAllah cepat-cepat dapatkan. Jadi cepat-cepat anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Kalau tak sempat salin, ambil telefon, gambar menerusi telefon bimbit anda, ada gambar saya dengan gambar Ustaz sekali lah. Jadi sama-sama kita lakukan ibadat yang sangat dituntut oleh Islam ketika Hari Raya Korban. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, penasihat syariah Easy Korban. Jadi anda boleh pilih sama ada ingin lakukan korban lokal ataupun korban global. Harganya juga ada tertera di situ, atau anda boleh dapatkan maklumat lanjut melalui Facebook Easy Korban Sendirian Berhad ataupun laman sesawang www.easykorban.org. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama Ridwan. Okey, baiklah. Selepas ini kita akan berbincang kepada anda mengenai apakah peranan Kementerian Pembangunan Luar Bandar terutamanya apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga membantu kerajaan untuk mempercepatkan proses vaksinasi. Tetapi sebelum itu, kita nak bercakap dan juga berkongsi kepada anda tentang satu tajuk ini. Manisnya si anak dara, tegapnya sang teruna, kecantikan terpelihara, imuniti terjaga. Jadi itu segala akan saya bawakan kepada anda selepas ini. Kita berehat seketika.